إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقراباتنا أجمعين، خصوصا إلى حاجاتنا الدنيا والآخرة، وخصوصا إلى سيدنا شيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung buku surat 138 Sifat Ma'ani. Pengertian sifat ma'ani, yakni terjemahan. Maksud kata pengertian tu yakni terjemahan dia. Ma'ani ni cakap Arab, terjemahan cakap Melayu ni apa? Baik, di dalam kitab karangan ulama terdahulu, mereka menterjemahkan perkataan sifat ma'ani itu berkata-kata bagi terjemahan sifat kalam. Kudrat dengan arti berkuasa dan seumpama dengannya. Ada pula dalam kitab-kitab lain diterjemahkan dengan perkata bagi sifat kalam.
Perkuasa bagi sifat kudrat. Jika dilihat pada kalimah sifat ma'ani itu seperti kudrat, umpamanya koma. Kalimah kudrat ini adalah isim masdar. Apa makna isim masdar? Iaitu kata terbitan. Kata terbitan ataupun akar kata. Dalam bahasa Inggeris disebut root word. Kudrat ini adalah isim masdar, berarti kekuasaan. Jika diartikan dengan kekuasaan, maka berarti satu sifat, iaitu sifat kekuasaan. Jika diartikan dengan berkuasa, maka membawa arti hasil dari sifat kekuasaan. Hasil dari sifat kekuasaan. Kesimpulannya dapatlah kita sebutkan maknanya begini. Perkataan dalam kalimah Arab, maksudnya dalam bahasa Melayu, qudratun, kekuasaan, qadirun, pekuasa ataupun penguasa. Pekuasa ni dalam kitab Baquratul Amani, karangan Syekh Ismail ataupun Pak Da'il Mekah, tu Khalifah Tarekat Syattariyah, dari jalur tuan guru kita Syekh Muhammad Isa bin Ahmad Ansarullah qaddasallahu sirrah. Yaqdiru maknanya berkuasa. Kalau kita lihat kudratun itu isim masdar, iaitu kata terbitan, maka tentu maknanya ada dan an, kekuasaan. Dia menunjukkan sifat. Qadirun, itu isim fa'il. Isim fa'il, iaitu penguasa ataupun pekuasa. Yaqdiru, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya perbuatan, iaitu makna kata yaqdiru, berkuasa. Jadi kalau orang hafal tasrih, tak payah nak sembang panjang lah, dia reti lah. Kalau tak sembang, tak hafal tasrih, macam tikus tengok besi. Lepas tu saya kata kena mengaji nahu. Tak nak mengaji nahu, nasib susah lah sikit nak faham. Ya, susah sikit lah nak faham. Kalau mengaji nahu senang lah faham. Jika begitu, yang lebih tepat bagi sifat kudrat itu ialah kekuasaan, iaitu sifat kekuasaan yang ada di zat Allah. Begitulah dalam pengertian sifat yang lain, seperti rajah di bawah ini, seperti di dalam rajah di bawah ini. Baik, dia tulis sifat ma'ani kudrat, diterjemah dalam pengertian sifat kudrat maknanya kekuasaan, diterjemahkan dalam pengertian zat qadirun,
Diterjemahkan dalam pengertian hasil sifat yaqdiru, maknanya berkuasa. Jadi kalau kudrat diterjemah dengan makna berkuasa, itu yaqdiru, bukan kudrat. Tapi janganlah kita kata salah pula. Ada ulama-ulama dulu, kitab-kitab dulu, contohnya seperti Syekh Daud Al-Qatani, dia terjemahkan kudrat dengan makna berkuasa. Menurut Pak Dael, kalau berkuasa itu hasil sifat. Macam mana kata hasil sifat? Macam mana kata hasil sifat? Apa maksud kata hasil sifat? Hasil sifat ni gini. Contohnya kita kata sifat pendengaran. Kalau kudrat ni payah sikit nak faham. Tabuh makna satu lagi sifat ma'ani. Sama artinya pendengaran. Sama artinya pendengaran. Orang yang mendengar dinamanya pendengar. Sami'un dia punya. Sami'un, sim mim ya ain. Sami'un tu isim fa'il, maknanya yang mendengar. Sam'un pendengaran, sami'un pendengar. Yasma'u maknanya mendengar. Fi'il mudhari'nya yasma'u, sam'u maknanya mendengar. Mendengar, pendengaran, pendengar. Ada beza? Tentulah ada beza. Pendengaran itu sifat. Pendengar itu orang yang bersifat pendengaran. Mendengar itu hasil daripada sifat pendengaran yang ada pada si pendengar. Saya ulangi. Sam'un artinya pendengaran, iaitu satu sifat. Sami'un, sim mim ya ain. Sami'un itu yang mendengar ataupun pendengar. Itu namanya isim fa'il. Yang mendengar ataupun pendengar. Yasma'u itu fi'il mudhari', maknanya mendengar. Mendengar itu hasil daripada sifat pendengaran yang ada pada si pendengar. Jadi kalau kita nak buat ayat macam mana? Pendengar itu mendengar dengan sifat pendengaran. Cuba tulis. Pendengar itu mendengar dengan sifat pendengaran. Cuba tengok ayat dia. Pendengar itu mendengar dengan sifat pendengaran. Jadi pendengar tu apa dia? Kalimah dalam bahasa Arab sami'un. Mendengar yasma'u. Pendengaran sam'un. Begitu juga dengan kudrat tadi. Qadirun yaqdiru qudratun. Faham tak? Tak tahu lah.
Baik. Begitu juga dengan, jadi yasma'u tu, mendengar itu tu hasil daripada sifat pendengaran yang ada pada pendengar. Jadi faham boleh-boleh, pendengar tu orangnya, pendengar itu orangnya, pendengaran sifatnya, mendengar itu hasil sifat pendengaran. Pendengar itu orangnya, pendengaran itu sifat yang ada pada si pendengar, mendengar itu hasil sifat pendengaran. Baik, muzakarah molek-molek malam ni. Ni kalau tanya confirm semua tak faham. Mungkin seorang dua je faham. Jadi semua pakai muzakarah. Ya. Baik. Lihat pula sifat-sifat yang lain. Iradat ataupun iradatun. Iradatun itu sifat. Maknanya kehendak ataupun kemahuan. Muridun, muridun tu isim fa'il, iaitu orang yang berkehendak. Yani diri Allah yang bersifat iradat, namanya muridun. Yuridun, berkehendak, iaitu hasil sifat iradat. Ilmun, ilmun makna pengetahuan, iaitu sifat ma'ani yang ada di zat Allah. Alimun, ini Tuhan yang maha mengetahui. Ini yang maha mengetahui, itu kalimah isim fa'il. Ya'lamu, ya'lamu makna mengetahui, iaitu hasil sifat ilmu. Kemudian hayyun, hayatun, hayatun makna kehidupan. Maka namanya hayyun, ni yang hidup. Sifat hayat ni dia tak ada ta'aluk. Maka kita bicara dua sahaja, iaitu sifatnya dan diri yang bersifat. Maka Tuhan yang hidup kita kata hayyun, sifatnya hayatun, iaitu kehidupan. Sam'un, sam'un maknanya dia tulis salah, dia tulis pendengar, tambah alif nun, pendengaran, pa nun dal nga alif ra alif nun, pa nun dal nga alif ra alif nun, pendengaran. Sam'un maknanya pendengaran. Kemudian kotak nombor 2 sami'un, dia tulis tak boleh nak baca, pendengaran. Dia padam kat tu. Potong tu eja tu salah. Tulis yang apa, maknanya pendengar. Sami'un pendengar. Pa nun dal ngara, ya, pendengar ataupun yang maha mendengar. Kemudian yang ketiganya yasma'u, iaitu mendengar. Kemudian basar, basarun, basar maksudnya penglihatan, iaitu sifat. Kotak nombor 2 dia tulis basirun, pelihat. Pelihat maknanya diri yang melihat.
Kotak nombor 3 dia tulis yabsiru. Maknanya melihat. Melihat, perlihat, penglihatan. Dia tak sama Kemudian kalam. Kalam maknanya perkataan ataupun pembicaraan ataupun pengucapan. Perkataan, pembicaraan ataupun pengucapan. Ada 3 makna tu di situ. Kemudian kotak nombor 2 dia tulis mutakallimun. Eja salah betul. Min ta kaf lam mim. Mutakallimun. Tak ada alif tu. Alif tu tambah Ni pandai-pandai tambah pula lah. Padam tulis lah. Tulis lain. Min ta kaf lam mim. Mutakallimun. Min ta kaf lam mim. Alif tak ada tu. Padam tulis. Buat tulis lain. Min ta kaf lam mim. Mutakallimun. Siapa tak kerti tulis, tengok kawan sebelah. Jangan ada memandai-mandai. Esok eja salah esok, tanya ngaji dengan mana? Ngaji kat siapa? Ngaji kat Ustaz Anwar Hilmi. Padahal dia ngaji duk mereka sendiri tulis tak betul. Macam orang ni. Ni mungkin tempat cetak ada salah tulis. Dah tulis banyak salah dalam kitab. Mutakallimun maknanya pengata ataupun bicara ataupun pengucap, bukan pengucap, 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 pengata, pembicara. Siapa pembicara dia? Orang yang bercakap tu. Kemudian yakhlimu, kalama yakhlimu, iaitu berkata-kata. Yakhlimu berkata-kata ataupun berkata, tak payah berkata-kata, berkata saja. Jadi berkata tu hasil daripada sifat kalam. Baik, fahamkan makna-makna dalam kotak tu. Baik, habis. Persoalannya, mengapa pengarang kitab terdahulu tidak menterjemahkan mengikut pengertian sifat koma. Sebaliknya diterjemahkan mengikut pengertian zat atau hasil sifat. Macam Pak Daen, dia terjemahkan seperti hasil, pengertian zat. Seperti dia kata berkuasa, berkehendak, pelihat, pendengar, berkata. Tu pengertian zat tu. Qadirun, yang maha berkuasa ataupun berkuasa. Ataupun hasil sifat, yang ni dia terjemah dengan fi'il mudhari'. Kalau dia terjemah dengan berkuasa, sami'un lah bunyi dia. Qadirun lah bunyi dia. Bukan kudrat. Jadi kalau qadirun itu pengertian zat, diri yang berkuasa. Kalau yaqdiru itu hasil sifat, fi'il mudhari'. Sebab tu suruh hafal tasrif. Siapa dia hafal fi'il mudhari'? Tasrif fi'il mudhari' siapa hafal lah? Kat tangan nak tengok. Akak lah betul-betul. Hak tak hafal memang tak kerti. Apa tikus tengok besi. Mak tak hafal.
Mak? Dah. Petikus tengok besi, duduk 2 tahun dah tak PPM mudhari'. Nak tu kena mengaji nahwu. Mengaji nahwu tak mau. Suruh ngapai malas. Habis tu tak faham apa-apa ustaz dia kata mudhari' pula dah. Lepas tu kena mengapai. Duduk saja mengapai lah. Lagi satu hari 2 jam kan suruh mengapai. Tak mengapai nasyid mengkaulah. Jadi duduk saja mengapai kenapa ya PM mudhari'. PM mudhari' maknanya apa dia? Perbuatan yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Itulah PM mudhari'. Kalau orang mengaji orang putih, dia panggil present tense. Kalau fi'il madi, perbuatan yang telah berlaku. Kalau orang mengaji orang putih, namanya past tense. Past tense tu. Jadi mengapel lah, duduk pondok kena mengapel. Duduk pondok malah mengapel. Ngapel tasrih tak macam ngapel Quran. Quran lagi lah teruk, lagi kena guna minda yang kuat. Ngambil nahwu ni dia boleh ke stop sekejap. Habis satu-satu. Baik. Jadi mengapel jangan tak mengapel. Besok nak ngaji kita Arab payah. Habis tu tak mengapel, duduk pondok 10 tahun tak jadi apa. Baik habis. Saya tak mau cerita banyak lah. Yang mengapel tu faham lah tu. Bukan? Baik, habis. Sebagai jawapan, barangkali ulama dahulu menghendaki itu kalau betul eja lama mengahanun dal kaf ya menghendaki. Kalau ejaan lama Sebagai jawapan, barangkali ulama dahulu menghendaki orang Melayu terus faham kepada matlamat pengertian sifat ma'ani itu, seperti kudrat. Kata mereka, ni mereka yang terjemah, iaitu seperti padaan. Kata mereka, yakni kata Syekh Ismail Al-Fatani Al-Makki dalam kitabnya Bakuratul Amani. Arti kudrat ialah pekuasa. Dikehendaki makna pekuasa itu ialah zat yang bersifat kudrat. Siapa yang kata kudrat arti pekuasa tadi? Syekh Ismail Al-Fatani Al-Makki Al-Mukarramah. Orang panggil dia Pak Da'il Mekah. Kitabnya yang bernama Bakuratul Amani. Dalam kitab Bakuratul Amani itu pada tulis kudrat artinya pekuasa. Jangan dengar tulis ya, tangan tu malas sungguh sepo. Dah tak reti. Malas tulis pula, elok reti tak apa.
Kenapa diterjemahkan berkuasa? Kerana wajib beriktikad Allah Ta'ala, tu ain tu ada alif. Kerana wajib beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat berkuasa. Jadi kufur orang yang beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrat. Jadi fasik, ini berdosa besar orang yang beriktikad Allah berkuasa dengan zat. Titik. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah ialah Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Dia banyak salah tu betul ya. Ta ain alif lam ya tak ada titik. Yakni maknanya apa? Siapa yang beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat jadi kufur. Siapa iktikad Allah berkuasa dengan zat jadi fasik. Siapa beriktikad Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat, itulah i'tiqad yang benar, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka betul terjemahan kudrat itu berkuasa, supaya terus faham tanpa huraian yang panjang. Jadi jangan kata salah, betul dah ada hurai tu. Dia nak bagi orang terus faham. Itulah pendapat pada Al-Mekah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi pada ini adalah guru kita, Syekhuna wa Sayyidina wa Syekhina. Baik, habis. Mengapa diterjemah dengan hasil sifat? Seperti kudrat artinya berkuasa. Ini terjemahan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud ni dia atas lagi pada N. Syekh Daud Al-Fatani dia atas lagi pada jarak dengan kita lebih kurang 250 tahun. Ya, jarak dia dengan kita lebih kurang 250 tahun lebih kurang lah. Ni Syekh Daud seorang ulama Watani yang wafat di Mekah. Seorang ulama yang amat banyak mengarang kitab Jawi. Dia lebih awal daripada pada Al-Mekah. Pada Al-Mekah wafat tahun 1965. Pada Al-Mekah wafat tahun 1965. Syekh Daud dia awal lagi. Dia sebelum Syekh Ismail Mekah ni. Antara kitabnya yang kita baca tu, apa dia? Durus Thamin. Tu kitab Durus Thamin tu kitab dia yang kita duk baca pagi. Kita baca hari apa? Hari Jumaat malam Sabtu. Baik. Jadi dalam kitab Fa'da'il kitab Syekh Daud Al-Fatani ni, dia terjemah kudrat dengan makna berkuasa. Sedangkan dalam ilmu nahu, kalau berkuasa tu bukan sifat. Berkuasa tu hasil sifat. Ya, hasil dia. Berkuasa. Macam kita kata kekuasaan, penguasa, berkuasa. Penguasa itu ada kekuasaan.
mentadbir daerah. Dia berkuasa menyaman orang yang bersalah, contohnya. Cuba tengok ayat dia. Penguasa itu mempunyai sifat kekuasaan. Dia berkuasa menyaman orang yang bersalah. Satu penguasa, satu kekuasaan, satu berkuasa. Beza lah. 3 kalimah tu beza lah. Siapa kata tak ada beza angkat dengan rupa tak. Siapa kata tak ada beza? Tak ada beza rupa lah. Siapa kata ada beza? Umat seorang dia tak tahu. Kata serupa pun tak, kata beza pun tak. Yang dia tu potong saga. Potong beza dia tak tahu. Siapa pernah tengok potong beza? Pun tak pernah juga. Siapa pernah tengok potong saga? Pun tak pernah juga. Oh mak, kesian sungguh. Warung budak pondok ni, potong beza pun dia tak pernah tengok. Potong saga pun dia tak tengok. Yang dia tengok apa dia? Rudal Israel. Waktu dia pernah tengok. Hebat. Baik. Zuhud sungguh lah budak-budak. Potong saga pun sudah tengok. Zuhud nak main. Baik. Mengapa diterjemah dengan hasil sifat seperti kudrat, artinya berkuasa? Siapa yang terjemahkan kudrat ini maknanya berkuasa? Iaitu seperti Syekh Daud Al-Fatani. Seperti di dalam kitabnya yang bernama Durrus Tsamin. Syekh Daud ni dia banyak kitab ya. Syekh Daud mengarang lebih daripada 200 judul kitab. Kitab Syekh Daud ni lebih daripada 200 judul kitab. Bukan sikit nak. Kita mengaji kitab dia saja untuk habis. Tengah-tengah mengaji berhenti lah. Siapa nak kahwin? Baik lelaki, baik perempuan, lupa lah. Tengah-tengah mengaji tak ada habis, nak berhenti dah pasal nak kahwin. Tak ada nak habis satu. Punya banyak kitab dia. 200 judul. Kita ngaji kitab dia saja puan alim. Tapi siapa nak dah habis ngaji kitab dia? Sebagai jawapannya, barangkali ulama dahulu menghendaki orang Melayu lebih terus faham kepada matlamat sifat ma'ani itu. Tufa tu sok fa ta, bukan sok qaf ta. Betul lagi. Potong ejaan tubuh, tulis kat bawah dia sok sad fa ta sifat. Sad fa ta sifat. Ajar betul. Seperti kudrat, kata mereka, yakni kata Syekh Daud Al-Fatani, seperti di dalam kitabnya yang bernama Durrus Tsamin tadi. Arti kudrat ialah berkuasa. Dikehendaki makna berkuasa itu ialah zat yang bersifat berkuasa itu berkuasa, yakni berkuasa menjadikan sesuatu. Dengan pengertian berkuasa itu lebih terus faham dengan matlamat pengajian.
Maka betul juga terjemahan kudrat itu berkuasa supaya terus faham tanpa huraian yang lebih panjang. Oleh yang demikian, terjemahan yang diberikan oleh ulama dahulu adalah benar dan tepat. Hanyalah terdapat segelintir orang di zaman ini yang mengkritik kitab-kitab lama karangan ulama dahulu. Sebenarnya tidak memahami susunan kalam ulama dahulu itu. Pasal apa? Pasal dia baca sendiri, tidak belajar. Banyak orang hari ni tak belajar baca sendiri. Macam ada satu orang ni, ada satu orang Wahabi tok kat Malaysia ni. Dia kata Syekh Daud pun kata haram buat kenduri tahlil. Cuba buka dalam kitab Sabilal Muhtadi Kashful Lisam, dia kata. Dia sebut nama kitab pun dah tak betul ya. Orang lain yang karang, orang lain pula yang dia kata. Tu dia tu namanya. Orang yang baca kitab bukan dengan melalui belajar. Dia baca, dia faham kod lain. Maka dia kata Syekh Daud pun kata buat tahlil untuk arwah adalah haram. Padahal dia baca tak faham. Dia baca tak faham. Dia tak faham jangan duk baca. Dia baca paper, dia baca News Straits Times. Boleh tak tengok cerita Gaza. Dia baca kitab ulama dulu tak pergi mengaji, lepas tu buat-buat faham sendiri. Dihurai pula kat orang, menyesatkan orang puak Wahabi tak ni. Kitab tu khabar lagu ni. Kitab tu kata Syekh Daud haram buat kenduri tahlil arwah jika menggunakan membeli jamuan itu dari harta anak yatim. Bacalah habis-habis kitab tu. Baru ni ada orang tanya saya tak mau jawab. Pasal dia tanya apa dalam WhatsApp, telefon nak ngaji betul. Tanya dalam WhatsApp, sayang sangat nak call. Ni saya jawab ni. Dia kata pasal apa Syekh Daud kata haram? Kata pergi mengaji, bawa kitab tu pergi mengaji jumpa Tok Guru. Ada ngaji nak tanya soalan lagu tu. Ngaji dia, ngaji betul-betul. Bawa kitab tu pergi jumpa Tok Guru. Suruh Tok Guru baca. Urai, ni baca tanya lah tu. Orang mengaji kitab tu dia kulit ke kulit. Dia nak tanya hak tengah-tengah. Tu pun sombong hak tu. Pasal apa saya duk kata haram? Padahal dia tak baca lagi pun. Saya tanya hang dah baca ke belum? Ustaz tolong hurai, saya tak tahu. Tak tahu pergi ngaji tempat lain. Bawa kitab tu pergi ngaji depan Tok Guru. Kat negeri hang sana banyak Tok Guru. Cara nak belajar lagu tu. Baik, ni saya nak jawab ni. Kata dalam kitab apa? Syekh Daud haram buat kenduri tahlil arwah itu jika duit kenduri itu menggunakan harta anak yatim yang ditinggalkan oleh roh si mati tadi, oleh si mati. Contohnya gini. Contohnya gini. Satu orang ni namanya Abu. Dia mati. Dia mati. Tak tahulah mati apa, tak apalah, matilah dia. Dia meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak contohnya. Anak dia semua kecil-kecil ni. Umur 11 tahun, umur 9 tahun, umur 6 tahun. Jadi semua harta Abu jadi harta kepada anak yatim tadi. Faham? Dan juga kepada isterinya. Maka kalaulah digunakan harta anak yatim tu buat kenduri arwah, itu yang Syekh Daud kata haram tu. Tapi kalau gunakan duit bahagian bini dia tak apa.
Tak apalah, haruslah jadi ya. Ataupun duit derma orang kampung ke, untuk keperluan isterinya, bukan untuk dihadiahkan kepada anak yatim. Kalau untuk dihadiahkan kepada anak yatim, tak bolehlah juga, haram jugalah pasal jadi harta anak yatim. Jadi kalau kita nak pergi ziarah jenazah mayat, ya, nak hadiah kepada keluarga si mayat, pastikan kita hadiah tu untuk anak yatim ke untuk isterinya. Kalau anak-anaknya masih kecil, niatlah untuk isterinya. Jangan niat untuk anak yatim tu, nanti isteri dia nak buat penuhi arwah, ya, dia tak boleh guna duit tu. Sebab tu duit anak yatim orang beri ke anak dia. Faham tak? Jadi gunakanlah dua balang. Satu balang tabung anak yatim, satu lagi tabung kegunaan am. Tu di situ. Kegunaan tu nanti isteri dia bolehlah buat penuhi arwah 3 malam ke 7 malam ke. Jangan buat satu tabung. Satu tabung nanti, ya, jadi harta anak yatim. Jadi harta anak yatim tak boleh guna buat penuhi arwah. Ataupun isteri tu pun memang dia ada duit, dia kerja DO, gaji dia 4 juta sebulan, maka dia buat penuhi arwah suami dia guna duit dia. Tak apa, jangan guna duit suami dia, sebab duit suami dia dah jadi harta anak yatim. Selagi belum difaraid, yang ditentukan bahagian isterinya berapa-berapa. Tu yang tu masuk kata Syekh Daud. Ini Wahabi tak ni dia pukul kata, ya, tak boleh buat penuhi arwah, hukumnya haram. Ni dalil dia, Syekh Daud yang kata. Padahal dia ngaji kitab tu tak habis. Ngaji biarlah betul-betul ngaji, jangan baca. Adalah baca tak habis. Ni kata ngaji tak ngaji ke sana tu. Ni Pak Wahabi ni memang suka buat lagu tu. Dia suka buat kontroversi. Orang tahu lama lah. Dia baru baca kitab tu, lepas tu dia buat tahu, padahal dia tak tahu. Jadi orang dengar dia gelak lah. Orang dengar cakap dia gelak, orang ingatkan bodoh, pun ni lebih bodoh daripada orang bodoh tu kata. Wallahu a'lam. Hai, jangan ada ekor Wahabi ya. Lepas tu dia kata apa? Hanyalah terdapat segelintir orang di zaman ini yang mengkritik kitab-kitab lama karangan ulama dahulu, sebenarnya tidak memahami susunan kalam ulama dahulu. Lebih lagi mereka hanya membaca tanpa guru, lalu dirasainya lebih alim daripada ulama terdahulu. Halnya ulama terdahulu menggunung ilmu mereka itu. Lahirnya ulama Nusantara yang terdahulu seperti Syekh Daud Al-Fatani, wafat tahun 1945 Hijrah. Apa silap tulis tu. Bukan 1945. Lah ni pun baru 1445. Dia silap tulis tu. Padang. Syekh Daud Al-Fatani, dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia lebih kurang 1250 tahun dengan kita ni. Nanti saya tengok balik tarikh dia. Itu salah tu. 1945 Hijrah tak sampai lagi. Mana lahir pun belum. Kena wafat dulu. Hai, orang ni silap. Orang hak tulis ni silap. Padam dulu yang tu ada liquid pedam. Nanti saya tengok balik. Minggu depan kita betul. Saya tak ingat.
Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Zon Syekh apa dia pula ni, bukan Zon tu, dan tu dia ni karut dah. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, koma. Lepas tu dan Syekh Husin Nasir Al-Banjari, Syekh Husin Nasir Al-Banjari, iaitu Tuan Husin Kedah. Yang kita baca kitab dia tu nama apa? Hidayatul Mutafakirin tu. Adalah penggerak utama penulis kitab agama berbahasa Melayu yang patut dikenang jasa bakti mereka hingga ke hari ini. Itu semua wali-wali Allah leka. Mudah-mudahan merahmatilah Allah Subhanahu wa taala atas ruh mereka. Ulama-ulama dahulu jangan dikritik. Tidak faham kita terhadap penulisan mereka itu adalah tanda jahilnya kita. Tanda jahilnya kita. Tu jahil tu, bukan mereka. Bukan mereka yang jahil, tapi kita lah yang jahil. Fahamilah hadis ini, fahamilah mafhum hadis ini. Fahamilah hadis ini maknanya fahamilah mafhum hadis ini. Apa mafhum hadis? Tanda-tanda kiamat itu ialah timbulnya orang jahil. Orang jahil tu ajarkan lagu tu jim alif halam, jahilun. Timbulnya orang jahil. Boleh juga lah ajar lagu tu pun, yang mengaku alim, mengkritik ulama terdahulu. Inilah tanda-tanda nak kiamat. Dalam kitab ini penulis meletakkan makna sifat ma'ani itu dengan pengertian pekuasa, pekehendak dan seterusnya atas dasar mengambil ilmu ini dari guru penulis, iaitu Syekh Ayub bin Abdul Rashid Al-Qadahi, yang mengambilnya dari gurunya dan juga guru saya yang pertama, iaitu Syekh Haji Omar Zuhdi Al-Kelantani Al-Qadahi. Bukan Zuhud tu, Zuhdi, Zaiha Dalia ada ya. Ia mengambil dari gurunya, antaranya ialah Syekh Ismail Al-Fatani, Al-Fatani itu aja alif lam fa ta alif nun ya. Alif lam fa ta alif nun ya, Al-Fatani Al-Makki. Ini yang dibangsakan kepada negeri Mekah. Pak Da'el. Pak Da'el itu aja salah. Pak Da'el ni ajalah fa alif hamzah, dal alif, pak da, el ain ya lam. Pak da el, pak da ni pangkat pak pakcik pakcik, pak da mari. Pak lang, pak ti, pak da. Ghafarallahu lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Lepas tu dia tulis lagi sifat ma'ani dia 2 kali. Oh bukan, ni sifat ma'ani nak hurai hak lain pula. Baik, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung.
Kemudian tajuknya sifat ma'ani. Nak cerita lain pula. Sifat ma'ani buat kurungan pengertiannya, pengertian dan huraian. Sifat ma'ani itu buat kurungan sikit depan, pengertian dan huraian. Minggu depan kita nak hurai pula apa pengertian sifat ma'ani. Tadi baru mukaddimah dia. Mukaddimah nak cerita sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni panjang cerita. Baik, wallahu a'lam. Hebat pondok ni. Tuan Sagar orang dia tahu. Dia zuhud, buatannya bersekar. BMX pun dia tahu. Yang dia tahu PMX je. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.